Kami mengambil Saidina Umar Al-Khattab untuk pembentangan kami. Biodatanya, nama sebenar beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah. Nama ibu beliau Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Gelarannya adalah Al-Faruq. Keturunannya pula Arab Quraisy. Tempat lahir Kota Mekah. Tarikh lahir menurut Imam Nawawi 13 tahun selepas berlakunya peristiwa Abraha. Jawatannya adalah Khalifah Ar-Rasyidin kedua. Tarikh lantikan 634 Masihi. Tempoh jawatan adalah 10 tahun. Tarikh meninggal dunia 644 Masihi. Sebelum memeluk agama Islam, Umar Al-Khattab adalah penentang kuat kepada ajaran Islam. Sewaktu zaman jahiliah, Umar mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy. Umar mempunyai kekuatan dan keberanian. Umar Al-Khattab juga tergolong sebagai salah seorang pembesar Quraisy. Umar Al-Khattab pernah menjadi pendamai dan ahli diplomatik semasa zaman jahiliah, di mana Umar selalu dilantik sebagai juru runding kaumnya untuk mengadakan perundingan antara kabilah yang bermusuhan. Bila ada seseorang yang menyerang atau pihak lain yang membanggakan diri di depan kaum Quraisy, mereka akan menjadikan Umar sebagai lawan orang itu untuk menandinginya. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa Saidina Umar Al-Khattab telah menanam anaknya hidup-hidup adalah palsu dan rekaan oleh musuh-musuh Islam. Antara bukti yang mengatakan bahawa kisah ini palsu adalah daripada sebuah hadis. Semasa Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan Islam secara terang-terangan, Saidina Umar mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy. Saidina Umar ialah antara orang yang paling kuat menentang Islam pada masa itu. Menurut ahli sejarah Islam, semasa Saidina Umar dalam perjalanan untuk membunuh Rasulullah SAW, beliau bertembung dengan rakannya Nu'aim bin Abdullah yang mengatakan bahawa beliau haruslah memperbetulkan adik perempuannya dahulu memandangkan adiknya telah memeluk Islam. Saidina Umar pergi ke rumah adiknya Fatimah Al-Khattab serta suaminya dan mendapati mereka berdua dengan Ka'bah bin Arad sedang membaca Al-Quran daripada surah Taha. Dalam keadaan yang marah dan kecewa, beliau memukul adiknya. Apabila melihat adiknya berdarah, beliau meminta maaf dan sebagai alasan beliau akan membaca secebis ayat Al-Quran kepada adiknya. Beliau berasa terharu apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah sehingga beliau memeluk Islam pada hari itu juga. Selepas peristiwa terbabit, beliau berjanji akan melindungi Islam sehingga ketitisan darah terakhir. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Di sini saya masukkan beberapa sifat kepribadian Umar Al-Khattab. Yang pertama, mengatasi masalah rakyat dengan sendiri. Umar Al-Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat mengambil berat akan rakyatnya. Setiap malam ketika semua orang sedang tidur, Umar Al-Khattab akan melakukan rondaan dan intipan untuk melihat sendiri kehidupan rakyatnya. Yang kedua, bersedia dikritik dan menerima pandangan orang lain. Dalam bermusyawarah, Umar Al-Khattab tidak pernah meletakkan dirinya sebagai pemerintah, tetapi sebagai ahli yang sama kedudukannya dengan anggota musyawarah yang lain. Begitu juga jika ditanya tentang pendapatnya, Umar Al-Khattab tidak sesekali menunjukkan bahawa beliau adalah yang paling berkuasa dengan jawatannya ketika itu, bahkan menganggap mereka adalah guru yang menunjukkan kesalahannya. Yang ketiga, adil dan saksama. Sifat terpuji dan kepimpinan yang ada pada Umar Al-Khattab sangat membantu dalam menjalankan pimpinan yang cemerlang. Sewaktu kepimpinan beliau, Islam bukan sahaja sebagai agama yang dipandang tinggi, tetapi turut ditakuti oleh kaum kafir. Disebabkan itulah, semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, Islam begitu gemilang dan belum berlaku pada mana-mana pemerintahan lainnya. Seterusnya, pelantikannya telah dicadangkan melalui wasiat oleh Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, iaitu pada ketika Khalifah Abu Bakar sakit. Cadangan ini telah dipersetujui oleh para sahabat dan orang ramai. Jangka masa pemerintahan Khalifah Umar dianggap sebagai zaman keemasan kerajaan Islam di Madinah kerana banyak pembaharuan dan perubahan yang telah berjaya dilakukan. Seterusnya, bidang politik dan sosial. Bidang politik, Khalifah Umar telah menubuhkan beberapa jabatan penting seperti Jabatan Tentera,
Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Setiap jabatan ini diketuai oleh Katib atau Setiausaha. Jabatan Kehakiman pula telah dipisahkan daripada jabatan lain. Bidang sosial pula, Khalifah Umar telah mengembangkan pengajaran Al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid, dan beliau juga telah menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan sistem pendidikan. Khalifah Umar juga telah memperkenalkan kalender Islam dengan menjadikan tahun Hijrah sebagai titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam. Untuk mempertingkatkan ekonomi, Khalifah Umar telah membina terusan dan tali air untuk menambahkan lagi hasil pertanian seperti empangan Abu Musa di Basrah dan terusan Amirul Mukminin. Rakyat telah digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian di samping pengusahakan tanah terbiak. Khalifah Umar juga telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti cukai jizyah dan cukai kharaj. Sistem Baitul Mal turut didirikan dengan kejayaan dan sumbangannya yang besar. Beliau telah diberikan gelaran Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukminin. Akhir sekali, sarjana-sarjana sejarah yang menganalisis pentadbiran dan pengurusan membuat kesimpulan bahawa Umar Al-Khattab telah terkenal sebagai penegak pentadbiran dan pengurusan Islam yang sangat dinamis serta moden.